Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersiaran bersama saya, Mas Romalak, di segmen Kursi Hangat pada malam ini. Dan hari ini kita bersiaran secara langsung di Pakatan Harapan Live Facebook. Dan hari ini tajuk kita hangat. Sebab kita dah tahu apabila Parlimen dah dibubarkan, banyak sangat kata-kata yang mengatakan adakah sudah bersedia Pakatan A, B, C dah bersedia ataupun belum. Dan tajuk kita pada malam ini adalah apakah Pakatan Harapan sudah bersedia pada kali ini. Dan bersama saya tetamu undangan kita iaitu merupakan yang bersiaran YB, Fahmi Fazil yang merupakan pengarah komunikasi Pakatan Harapan. Okey, terima kasih Tuan atas kesudian untuk bersama kami di Facebook Pakatan Harapan. Baik, tajuk kita pada hari ini, apakah Pakatan Harapan sudah bersedia untuk mengadakan PRU ke-15 pada tahun ini? Ya. Mungkin Tuan boleh komen sikit tentang isu untuk topik kita pada malam ini. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menerima saya. Memang kalau kita nak katakan Pakatan Harapan pada asalnya tidak bersetuju untuk diadakan PRU pada waktu ini. Kita lihat masalah monsun yang beralih bermula 3 Oktober berdasarkan laporan Jabatan Kaji Cuaca, Jabatan Meteorologi, dan juga dampak kesan daripada hujan berterusan, hujan lebat berterusan, termasuk banjir, tanah runtuh, masalah-masalah seperti ini yang kita nampak sampai ke hari ini. Baru beberapa hari lalu ban di Tanjung Karang pecah dan berlaku banjir. Di Pontian banjir, di Baling banjir, di Penampang banjir. Tapi ada puak nak juga buat. Jadi bila berlaku pembubaran Parlimen, kami aku untuk peringkat Parlimen kita bersedia untuk berentak. Walaupun kami tak setuju dari prinsip, tapi sudah berlaku, maka kita kena masuk ke dalam gelanggang. Nak tak nak, kita masuk. Okey, berbalik tentang persediaan yang tadi Tuan katakan tidak mahu diadakan dalam masa terdekat. Namun ada juga yang mengatakan sebenarnya Pakatan Harapan tak bersedia pun nak adakan election sebab mungkin masing-masing parti di antara Pakatan Harapan berpecah belah dan ada yang bersetuju, ada yang tidak. Adakah orang kata sentimen banjir ini sengaja dikaitkan Pakatan Harapan semata-mata hanya untuk kata mereka tak bersedia, sedangkan pihak kata Barisan Nasional umumnya dah bersedia sebab dah ready all the jentera dan sebagainya. Adakah sebenarnya Pakatan Harapan sengaja berbolak-balik untuk mengatakan tidak bersedia kerana banjir? Adakah itu sebenarnya sengaja direka? Bagaimana? Dimain-mainkan ataupun dihangatkan. Bagi saya lah sebagai waktu berkhidmat sebagai ahli Parlimen, bila Parlimen bubar, ada dua perkara yang berlaku. Semua YB sudah tak jadi YB. Malah kalau kita fikirkan, Perdana Menteri pun dan Kabinet sekarang ni berkhidmat sebagai Perdana Menteri sementara. Caretaker, Perdana Menteri sementara dan Menteri-Menteri sementara. Kita kena normalizekan, membahasakan mereka sebagai Perdana Menteri sementara. Kalau tak, kita selalu anggap, oh Perdana Menteri. Bukan. Dia sekarang, sebenarnya dia juga secara teknikalnya bukan lagi ahli Parlimen. Sebab Parlimen dah bubar. Tak ada dah. Parlimen ke-14 dah tak ada. Ya? Jadi, bagi kami, sebenarnya sewaktu saya berkhidmat sebagai ahli Parlimen Lembah Pantai, kawasan saya pada 18-19 Disember tahun lalu, pada bulan Mac dan bulan April berlaku banjir di Lembah Pantai. Bulan Disember dan bulan Mac, 2 kali Kampung Pasir Baru, berdekatan dengan NPE, berdekatan dengan Angkasa Puri, banjir. 350 rumah terkesan. Ada yang hilang semua, ada yang hilang barang-barang, dokumen, gambar-gambar lama, baju, perkakas, semua hilang. Jadi setelah melalui kejadian itu beberapa kali, saya lihat masalah yang dihadapi oleh rakyat bila berlaku banjir ni very real. Jadi orang yang langsung tak kisah pasal mangsa banjir ni, bagi saya tak berhati perut, langsung tak ada sifat manusiawi, langsung tak ada peri kemanusiaan lah katakan. Jadi mereka yang ratib hari-hari, bubar, bagi saya sebenarnya mereka ni memang very very selfish, hanya fikirkan diri sendiri je. Nak kata tak stabil, bukan Pakatan Harapan yang mewujudkan ketidakstabilan, kan? Bukan kami yang desak, bukan kami yang minta, bukan kami yang nak. Dan kalau nak kata sedia tak sedia, bagi saya itu perkara kedua. Perkara pertama ni, saya ambil contoh saya lah sebagai ahli Parlimen. Di Lembah Pantai,
antara langkah yang saya dah mulakan ialah memastikan Kampung Pasir Baru yang dah banjir 2 kali tidak berlaku banjir lagi. Kita panggil ketua kampung, penduduk, agensi-agensi untuk buat simulasi, tengok apa masalah dulu, pastikan tak berlaku. Saya turun tengok ban yang hampir pecah di lebah pantai di Kampung Pasir Baru. Fokus saya adalah nyawa dan harta rakyat. Ya, jadi mungkin yang lain ni dia fikir nyawa dan harta lain lah. Bukan rakyat lah, mungkin dia fikir nyawa dan harta dia. Nyawa politik dan harta dia. Jadi saya beranggapan Pakatan Harapan sedia, keadilan sedia untuk hadapi 2 perkara. Satu banjir, kedua pilihan raya. Katalah na'udzubillah waktu pilihan raya berlaku, kami memang dah sedia bagi keadilan. Kita dah selesai pemilihan, kita dah buat convention pilihan raya, kita dah mula dengan rapat mega keadilan di Gombak dengan 5,000 kehadiran. Jadi nak kata kita tak bersedia tu, that is not what you see lah, kan. Tapi kita juga bersedia untuk menghadapi banjir. Sekiranya lah na'udzubillah berlaku banjir waktu pilihan raya, arahan yang kami terima ialah stop kempen, aktifkan usaha untuk menyelamatkan nyawa dan harta. Jadi kalau berlaku banjir, maka kita tak berkempen, kita akan turun untuk selesaikan, bantu rakyat, nak pastikan mereka tak hanyut lah. Okey, berbalik tentang persediaan yang tadi Tuan katakan, bukan tak bersedia, tapi nak tunggu, sebab kalau kita tengok keadaan sekarang, meteorologi pun dah keluarkan hujan ataupun banjir akan berlaku awal. Sebenarnya waktu ataupun tarikh bila sebenarnya sesuai untuk dilaksanakan pada pendapat Tuan sebenarnya? Ya, dia sama macam bila pandemik berlaku, kita yang tak arif tentang kesihatan awam, public health ni, ataupun orang kata dari segi pakar penyakit berjangkit, ya, tak bolehlah kita nak tentukan. Kita kena dengar apa pandangan pakar. Waktu itu ada beberapa SOP yang pakar juga turut terlibat. Bila kita dengar laporan daripada Jabatan Meteorologi yang dah berpengalaman dalam isu kaji cuaca ni, Jabatan Meteorologi kata banyak negeri akan tenggelam, akan banjir bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2. Jadi kalau tanya saya, berdasarkan laporan Jabatan Meteorologi, kalau nak elak masalah banjir, maka kita kena tengok mungkin selepas monsun ini beralih. Maksudnya mungkin lepas bulan Februari masuk Mac. Kenapa? Saya bagi contoh, saya ambil sekali lagi Kampung Pasir Baru. Bila kampung itu banjir, dia sebenarnya memberi kesan kepada 2 pusat mengundi di lebah pantai. Satu ialah Sekolah Agama Arazi dalam Kampung Pasir. Kedua adalah SJKT Saraswati. Dua-dua pusat mengundi ni, kalau dulu 2018 mungkin sekurang-kurangnya 3-4 ribu orang akan mengundi. Kalau na'udzubillah banjir pada hari mengundi, ke mana nak pergi 3-4 ribu pengundi ni? Apa perancangan? Sampai sekarang SPR tak sebut sepatah pun. Kita akan hilang 2 tempat mengundi. Jadi, 1 sebab tenggelam, 2 sebab menjadi pusat pemindahan sementara yang telah diwartakan. Itulah saya jarang bersetuju dengan beberapa menteri dari Perikatan Nasional. Tapi dalam bab ini saya setuju dengan Rina Harun. Sekolah jadi pusat mengundi ke jadi PPS, pusat pemindahan? Pusat nak selamatkan orang ke, nak buat undi ke, macam mana, kan? Jadi ini benda praktikal yang mana kalau SPR tak maklumkan, tak umumkan, orang yang nak datang ke situ untuk mengundi di sekolah Arazi, dia nak pergi ke mana? Nak pergi ke sekolah mana? Macam mana dia dapatkan maklumat tu? Adakah dengan dia tak dapat maklumat itu awal, maka itu satu bentuk menghalang dia daripada melaksanakan hak dia? Adakah perkara seperti itu boleh dicabar di dalam mahkamah? Ya, kerana tak dimaklumkan ataupun maklumat itu tak sampai pada dia. Apa perancangan SPR? Jadi saya harap sebelum 20 hari bulan Oktober, bila SPR membuat mesyuarat untuk tentukan tarikh, dia buat mesyuarat untuk maklumkan apa strategi, apa perancangan sekiranya berlaku banjir di satu-satu kawasan Parlimen. Okey, sebut berkenaan dengan persetujuan antara
Tuan Fahmi Fazil dan juga YB Rina Harun, bila sebenarnya perbincangan pernah dilakukan untuk tidak melakukan election pada masa terdekat sebenarnya? Dia tak ada bincang, kami tak ada bincang, tapi mungkin pandangan samalah dalam bab ni. Sebab kalau tanya saya tak suka pada PN kan. Sebab mereka ni sebilangan dari mereka pengkhianat. Ya, mereka telah meruntuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang menerima mandat rakyat. Mereka terlibat dalam usaha pengkhianatan tu. Tapi dalam bab yang profesional kita tengok, iaitu nyawa atau kuasa. Bagi saya nyawa tu penting. Itu dalam maqasid syariah, ya, antara perkara-perkara yang mesti kita utamakan, nyawa, harta, ya. Jadi itu bagi saya dalam bab ni memang ada persamaan. Tapi dalam bab lain tu mungkin tak adalah. Okey. Terima kasih Tuan atas penjelasan. Kita ada soalan seterusnya. Kalau kita lihat berbalik kepada Pakatan Harapan, ya, kali ini pusat media yang menyatukan semua jentera antara jentera penerangan Pakatan Harapan. Jadi apakah fungsi sebenarnya pusat ini untuk dilaksanakan? Ya, kita bagi keadilan kita ada penerangan. Di DAP kita ada publicity. Di Amanah kita ada komunikasi. Jadi untuk menyeragamkan gerak kerja, untuk koordinasi dan untuk melaksanakan beberapa perkara, kita wujudkan satu pusat media. Ini antara usaha ikhtiar untuk menggabungkan sumber dan bekerjasama supaya sekiranya kita nampak ada isu ataupun perkara yang perlu dibantu ataupun diselesaikan, dijelaskan, diberi pencerahan, penerangan, mudah gerak kerja itu. Jadi satu kombinasi yang amat jelas untuk election pada PRU nanti? Ya, dia bukan sebab election, tapi adalah sebahagian daripada usaha untuk memantapkan Pakatan Harapan. Dan adakah pusat media ini akan diteruskan sehingga sampai bila? Ya, insya-Allah. Okay. Terus. Alright, terima kasih YB. Terima kasih Tuan. Dia dah macam YB. Ya, amin. Doa. Okey, ni dah doa sebab pasal sebelum saya teruskan dengan soalan seterusnya. Tuan, sebut berkenaan dengan lembah pantai. Sejauh mana sebenarnya Tuan ada bersedia sebenarnya nak berkempen di lembah pantai? Ya. Keputusan calon akan diumum oleh pucuk pimpinan. Dan saya selagi mana tidak diarah untuk ke mana-mana, saya terus buat kerja lah. Malah sebelum hadir ke sini pun, sehari suntuk saya di lembah pantai lagi buat kerja. Ramai yang beranggapan pusat khidmat saya masih dibuka. Jadi kita tak boleh tolak. Jadi kita terima dan kita cuba selesaikan masalah warga di lembah pantai. Jadi sekiranya diberikan peluang, saya berasa cukup gembira kalau dapat bertanding semula di lembah pantai. Banyak perkara yang tergendala akibat langkah Sheraton dan juga pandemik. Antara isu-isu yang kita cuba bangkit dan selesaikan, contohnya isu mobility sosial yang mampan untuk pastikan golongan B40 dapat keluar daripada kemiskinan secara menyeluruh, secara holistik, dan juga beberapa aspek seperti pembangunan dan menyelesaikan masalah, memastikan nama Kampung Kerinci itu diwartakan. Bukan setakat kita selamatkan, tapi kita nak wartakan. Jadi kiranya banyak lagi yang sedang diusahakan. Kalau diberi peluang, ini antara yang saya akan usahakan. Baik, sepanjang 22 bulan Tuan di lembah pantai, ada yang mengatakan Tuan hanya pandai berkata-kata tapi melaksanakan kerja tu kurang dan tidak memberi kesan pada rakyat di lembah pantai. Bagaimana Tuan melihat perkara ini? Adakah kesuntukan masa itu sebenarnya 22 bulan dan tidak dapat melaksanakan, ataupun sebenarnya betul apa yang dikatakan oleh penduduk itu? Ada setengah penduduk, bukan semualah maksudnya. Bagaimana? Mungkin dalam banyak-banyak program tu penduduk ataupun sesiapa yang berkata macam tu mungkin dia tak ada waktu itu. Kita kena ingat ada pengundi yang mengundi di satu kawasan tapi tinggal di tempat lain. Saya bertemu dan berkenalan dengan pengundi-pengundi yang mengundi di lembah pantai tapi duduk di Bentong, tapi tinggal di Kelang, duduk di Seputih. Jadi bagi mereka mungkin konsep keberadaan ataupun kehadiran ataupun aktiviti yang dijalankan itu berbeza. Bagi saya lihat penerimaan di kalangan penduduk tu alhamdulillah so far okey. Dan
apapun memang saya terima, masih banyak yang perlu saya lakukan untuk tambah baik mutu perkhidmatan, ya. Dan dia sebenarnya yang paling orang kata merimaskan ialah bila kita sebagai ahli parlimen ni penggubal undang-undang. Dia bukan eksekutif, dia legislatif. Tapi kebiasaannya orang beranggapan ahli parlimen boleh mengarah jentera kerajaan untuk melakukan sesuatu. Saya tak ada punca kuasa. Saya mungkin ada boleh minta, mohon, pertimbangkan, ya. Tapi di situ sebenarnya banyak kekangan. Ramai yang komplain, contohnya jalan makruf sentiasa berlubang, berlopak, beralun, ya, bermasalah. Tapi isunya bukan surface tapi underground. Isu tu melibatkan banyak agensi, banyak jabatan. Alhamdulillah, kadang-kadang benda yang tak nampak tu kita usahakanlah juga, kan. Tapi sekurang-kurangnya macam isu banjir di Kampung Pasir, mungkin saya antara yang pertama on the ground selain daripada polis dan saya antara yang terakhir waktu kita nak tutup PPS, ya, Pusat Pemindahan Sementara. Situ sekurang-kurangnya mereka dapat lihat, ya, saya hadir untuk bantu. Mungkin di tempat-tempat lain alhamdulillah tak berlaku banjir. Harapan saya tak berlaku. Dan mungkin cara mereka melihat saya hadir tak hadir tu mungkin sedikit berbeza. Okey. Sebut berkenaan dengan Lembah Pantai lagi, Tuan. Masih relevan lagi ke sebenarnya kerjasama ataupun khidmat yang diperlukan kepada masyarakat yang Tuan sendiri nak sampaikan sebenarnya? Masih relevan tak? Sebab isu macam yang Tuan kata berkenaan dengan jalan raya berlubang dan sebagainya masih lagi berlaku. Dan seperti yang Tuan kata juga, ini memakan masa. Selama masa mana lagi yang Tuan nak dan harapkan sekiranya lah pada election nanti Tuan orang kata memang diberi lagi sekali mandat oleh rakyat untuk mentadbir di Ahli Parlimen Lembah Pantai? Dia macam masa saya mula berkhidmat sebagai ahli parlimen, salah satu perkara pertama yang saya dimaklumkan ialah ada projek sakit di Lembah Pantai. SMK Seri Pantai nama dia. Sekolah dah lewat 2-3 tahun. Jadi sebagai ahli parlimen, saya memanggil mesyuarat, menggesa semua pihak untuk bekerjasama. Akhirnya 2019 kita dapat selesaikan dan sekolah itu dibuka untuk pelajar-pelajar baru masuk. Jadi alhamdulillah, benda seperti itu dapat kita selesaikan bila semua agensi, semua jabatan dapat beri kerjasama yang baik. Masa yang sama, ada beberapa perkara yang memang akan makan masa. Nak baiki jalan di Jalan Makruf tu punyalah permasalah. Sebab jam dia bukan jam, dia masalah kalau jalan tu tak smooth tau, dia tak flat. Jadi kalau siapa-siapa yang pernah datang ke Bangsa, dari Bangsa Baru, McDonald, menghala ke BSC, nak naik bukit tu, jalan tu setiap bulan akan menjadi lebih teruk. Walaupun kita turap, kita buang, dia akan teruk balik. Maksudnya ada masalah underground. Jadi ini yang kecuali jabatan dan agensi dapat kenal pasti apa puncanya, selagi itulah masalah tu akan ada. Okey, kita ada beberapa soalan daripada kita punya penonton di Facebook live di Pakatan Harapan. Sebelum tu, saya teruskan dengan soalan saya terlebih dahulu. Okey, kita tunggu sekejap daripada Man Pantai. Soalan seterusnya, Tuan. Nampaknya parti-parti lain dah berusaha untuk bersama Pakatan Harapan, termasuk Muda, PSM, sehingga parti Watiah Murti juga nampak merajuk kononnya Pakatan Harapan dah tolak mereka. Jadi apa sebenarnya cerita di sebalik ini sebenarnya? Kesian dia. Saya berada dalam majlis presiden hampir setiap mesyuarat. Saya tak pernah dengar pun permohonan ini dihantar ataupun dibincangkan. Kalau macam permohonan daripada Muda dan PSM, memang kita tahu, kita terima dan kita bincang dalam majlis presiden. Tapi parti Watiah Murti ni, MAP, saya rasa saya tak pernah dengar pun yang ada masuk permohonan ini. Bagi saya mungkin beliau, dia ada sebut yang dia mungkin nak bekerjasama dengan parti-parti dalam BN. Good luck to you lah. Kiranya memang tak pernah ada lagi sebenarnya. Tak.
Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Parti Watir Murti ni sebenarnya bagaimana? Tak tahu. Maksudnya memang Pakatan Harapan tidak langsung menerima apa-apa? Tak. Setahu saya, bila saya bercakap dengan Ketua Setiausaha, Datuk Seri Saifuddin Nasution, tak pernah dibangkitkan, tak pernah disebut. Pernah bersemuka, tak pernah langsung? Tak pernah. Okey. Mungkin ada sesuatu? Tak minat. Tak minat. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Berbalik dengan pakatan, kata pihak daripada muda ni sebenarnya. Katanya dah nak masuk, orang kata untuk PRU 15 dah bersedia dan bersetuju untuk menyokong Pakatan Harapan. Bagaimana Tuan melihat isu ini? Adakah Tuan menerima dan atau sebaliknya? Majlis Presiden Pakatan Harapan ada memaklumkan yang kita ada wujudkan satu jawatan kuasa untuk bertemu dengan dua parti, Muda dan PSM, atas permohonan mereka. Muda nak masuk Pakatan Harapan, PSM nak bekerjasama dalam satu kiranya pakatan pilihan raya lah, kerjasama pilihan raya. Jadi bagi Muda, seperti yang dimaklumkan pengerusi PH, pengerusi Pakatan Harapan semalam, iaitu kita tak dapat nak menerima permohonan itu sebab Parlimen dah bubar dan penerimaan mana-mana parti menjadi sebahagian daripada Pakatan Harapan perlu dipinda Perlembagaan Pakatan Harapan. Dan ini kita menyerahkan kepada ROS. ROS takkan layan waktu ini, kan? Dan kita terlalu dekat. Jadi secara praktikalnya, secara pragmatiknya, kita kata okey, tak apa, kita kerjasama dululah, kan? Electoral Pact. Jadi saya nampak itu satu kompromi yang realistik tanpa menjejaskan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar petang tadi dalam satu sidang media berkata, mana-mana parti sekalipun yang nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan mesti berpegang kepada beberapa prinsip. Agenda reformasi, urus tadbir dan tata kelola yang baik, melawan rasuah, ya, sekurang-kurangnya. Jadi 3 perkara ini menjadi asas kepada kerjasama dengan mana-mana parti. Sekiranya Muda bersedia menerima, jadi itu kami alu-alukan, ya, kalau terima menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri yang telah diputuskan oleh Pakatan Harapan. Jadi bagi saya Electoral Pact itu satu benda yang realistik. Okey, terima kasih Tuan. Sebut berkenaan dengan kerjasama antara pihak Muda dan PSM. Bagaimana pula kerjasama dengan pihak Pejuang? Ada menerima perkabaran ataupun tak ada. Ataupun bagaimana? Adakah mereka mempunyai perancangan tersendiri untuk bersama dengan Pakatan Perikatan Nasional ataupun UMNO dan sebagainya? Bak kata Datuk Seri Anwar, thanks but no thanks. Maksudnya tidak berminat ke bagaimana? Susahlah saya rasa. Susah. Sekiranya tiba-tiba, sebab kita tak boleh nak predik, Pejuang ni parti baru yang kita tak tahu. Dan untuk PRU 15 ni bagaimana sekiranya ianya berlaku? Ya, Tun Mahathir perlu terima Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Sekiranya tidak berlaku? Tidak menerima? Itu bukan satu-satunya syarat. Ada banyak lain, ya, termasuklah isu, contohnya isu rasuah, ya, melawan rasuah, urus tadbir yang baik, reformasi-reformasi yang kita perjuangkan selama ini, isu rakyat, itu antara perkara asas yang menjadi rukun, ya. Jadi bagi saya, kalau Dr. Mahathir bersedia menerima, itu mungkin, tapi bacaan kami dia tak boleh nak terima. Mungkin apa yang menyebabkan sebenarnya Pakatan Harapan, adakah rasa takut, gusar untuk bekerjasama semula? Tak, ramai yang merasakan kita kena move on je. Kita dah lihat di Johor contohnya, waktu pilihan raya negeri, pejuang hilang deposit di semua kerusi yang mereka tandingi, termasuklah kerusi di mana ahli parlimen di situ, ahli parlimen Seri Gading juga hilang deposit. Jadi ini satu petanda yang mungkin dari segi elektoral, ya, mungkin satu keadaan yang perlu kita terimalah. Bagi saya, Pakatan Harapan telah memutuskan bahawa kita akan perkukuhkan Pakatan Harapan itu sendiri, dan kita akan dari segi agihan kerusi sudah hampir ke penghujung. Ya, jadi saya tidak lihat ada ruang
pada waktu ini. Walaupun last minute mahukan kerjasama? Saya tak lihat ada peluang. Sekiranya ada peluang, Tuan? Saya tak lihat ada peluang. Memang tak ada langsung? Saya tak lihat ada peluang. Adakah Pakatan Harapan sendiri tidak mahu memberi peluang kepada pejuang atau sebaliknya? Saya kurang pasti. Saya tak terlibat dalam mana-mana perbincangan. Tapi akar umbi suka untuk terima. Pengundi suka untuk terima. Mereka melihat beberapa tindakan kawan-kawan yang dulu dalam Pakatan Harapan, sekarang dalam PN contohnya, suka untuk mereka terima langkah pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Langkah Syaitanir Rajim, bak kata setengah pemimpin amanah, ya. Langkah Syaitanir Rajim susah kita nak terima. Dan bagi Dr. Mahathir pula, bagi kami dalam keadilan, suka untuk kami terima sebab banyak daripada lantikan menteri-menteri yang dia buat, dia tidak mengendahkan pandangan parti. Itu antara sebab kenapa waktu itu Saudara Rafizi Ramli tarik diri, Saudari Nurul Izzah tarik diri daripada terlibat. Sebab mereka patah hati dengan tindakan Dr. Mahathir pada waktu itu. Itu sejarah. Jadi ke depan kita lihat, bagi Pakatan Harapan, kita akan fokus untuk Pakatan Harapan itu sendiri. Alhamdulillah kita sekarang bersedia untuk mengadakan kerjasama pilihan raya Electoral Pact dengan MUDA dan PSM. PSM belum selesai, tapi sekurang-kurangnya dengan MUDA hampir selesai. Mungkin tidak lama lagi akan ada pengumuman ataupun apa-apa kenyataan, ya, tentang perkara ini. Jadi saya lihat pada waktu ini kita akan bergerak ke depan dalam formasi ataupun dalam konfigurasi seperti ini. Memang ini mungkin akan mengakibatkan pertandingan 3, 4, 5, 6 penjuru. Mungkin itu satu perkara yang akan dinormaliskan. Nak normaliskan apa? Inilah budaya politik sekarang, ya. Itulah yang mungkin perlu kita terima dan kita normaliskan. Adakah dengan tiadanya penglibatan daripada pihak parti pejuang ini menunjukkan bahawa Pakatan Harapan sebenarnya kukuh mahu membawa reformasi dan agenda tersendiri? Kalau terlihat di PRU lalu, Tuan, sebenarnya antara kekuatan Pakatan Harapan ketika itu bersatu dan hanya objektif untuk menjatuhkan Barisan Nasional ketika itu, untuk menjatuhkan kata perasuah, jenayah kuala putih dan sebagainya. Namun kalau kita lihat sekarang, semua itu dah dilaksanakan di era Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Namun sekarang ni jelas bahawa Pakatan Harapan memang tidak mahu bekerjasama dengan Dr. Mahathir. Ya, betul. Penyebab utama dia adalah disebabkan macam yang saya sebut tadi, yang macam saya sebut tadi, sejarah apa yang telah berlaku. Saya lihat ke depan yang penting adalah bagi kami dalam Pakatan Harapan untuk membentuk blok paling besar. Selepas tamat hari mengundi itu, Pakatan Harapan menjadi blok yang paling besar, ya, dan bagi saya itu langkah pertama. Yang lebih penting sebenarnya, kalau kita lihat kekuatan dalam Pakatan Harapan ini ada. Kita tengok contohnya proses peremajaan dan rejuvenasi dalam DAP dengan pelantikan Saudara Anthony Loke sebagai Setiausaha Agung yang baru. Beliau sewaktu berkhidmat sebagai Menteri Pengangkutan sangat popular dan menyelesaikan banyak masalah dan menyediakan dasar-dasar yang sangat disenangi rakyat. My 50, My 100, yang mengurangkan kos. Bagi keadilan, selepas melalui proses pemilihan, purata umur antara pimpinan utama dalam parti, sama ada Saudari Nurul Izzah, Saudara Rafizi Ramli, Nik Nazmi, Chang Lee Kang, Akmal Nasir, saya, ya, 5-6, Amiruddin Syahri, Menteri Besar Selangor. Purata umur kami 43 tahun. Mana lagi nak dapat parti yang ada top level pimpinan yang juga merupakan kohort pelapis pimpinan utama parti, purata umur 42-43 tahun. UMNO ada? Tak ada. Veteran. Kalau macam tu, pejuang ultra veteran lah.
ya, pejuang ultra veteran, kan. Dan PN juga sama, ya. Kita tak lihat pimpinan timbalan dan sebagainya, mana ada lagi parti yang macam tu, kan. Pada masa sama, hampir keseluruhan pimpinan bagi top level untuk keadilan contohnya, termasuk ketua wanita dan ketua AMK dari komuniti orang Melayu, ya, beragama Islam. Jadi mereka yang membawa dakwaan ataupun orang kata dakwah, mengatakan keadilan ini bukan parti Melayu contohnya. Memang keadilan itu adalah parti yang pelbagai kaum, tapi penerajunya antara tiang serinya adalah orang Melayu, kan. Itu tak not disputed at all, dan ia adalah satu realiti dalam komposisi. Ingat, ini adalah hasil daripada proses pemilihan yang dipilih oleh akar umbi yang pelbagai kaum ada di setiap parlimen, ya. Jadi itu satu perkara yang sangat baik untuk keadilan, untuk Pakatan Harapan, untuk Malaysia. Okey, terima kasih Tuan atas penjelasan. Kita ada soalan seterusnya. Boleh Tuan kita teruskan? So, kita ada lebih 10 soalan daripada kita punya penonton di Facebook live Pakatan Harapan. Okey, soalan seterusnya saya nak sambung Tuan. Menang atau kalah Pakatan Harapan dalam PRU ini dikatakan berkait rapat dengan peratusan keluar mengundi. Ya. Jika sedikit orang yang keluar mengundi, maka BN boleh dikatakan menang besar sebab ada pengundi tega. Betul ke, dan apa pendapat dan pendekatan Pakatan Harapan buat masa ini? Dia bergantung kepada keadaan cuaca. Katalah kalau di Bera, na'udzubillah, berlaku banjir besar. Apa nak jadi? Kalau di Bagan Datuk berlaku banjir besar, na'udzubillah, apa akan jadi? Macam mana kita nak ada pemilihan, ada pilihan raya yang menentukan siapa menang dekat Bagan Datuk, kan? Itu sebabnya bagi saya isu inilah bahana, inilah bahaya, inilah orang kata dari satu bentuk musibah lah dari segi pentadbiran, pengurusan. Bila ada puak-puak tertentu, sebenarnya bukan banyak parti pun, satu parti je yang nak PRU sekarang, dan dalam satu parti tu pun bukan semua yang nak. Ada bukanlah kata sekelumit, kan, tapi adalah satu kumpulan, satu fraksi yang die nak juga sekarang, yang lain semua tak nak. Jadi kadang-kadang saya tergelak bila dengar Datuk Sri Zahid mengatakan pembangkang tak nak, pembangkang takut. PAS pun tak nak, Bersatu pun tak nak, Pakatan Harapan memang tak nak, yang lain semua tak nak. Ada juga orang UMNO yang tak nak, kan. Jadi bagi saya suka untuk kita ramalkan isu turnout, ya, jumlah keluar mengundi ni sebab kita tak tahu kesan cuaca, kesan banjir kepada jumlah keluar mengundi. Saya bagi contoh sekali lagi, ya. Kalau ada satu pusat mengundi, dia merupakan kawasan putih untuk penyandang daripada UMNO, kanlah katakan, ya. Kawasan putih bagi mereka. Tiba-tiba sekolah tu langsung wipe out. Tak boleh orang tak ada siapa boleh pergi mengundi kat situ. Ataupun dia menjadi pusat peminahan sementara. Ada kemungkinan dia tewas. Jadi that's why dia macam boleh kita anggap satu risiko besar untuk membuat pilihan raya waktu monsun, waktu musim banjir ni. Dan itu mungkin antara sebab kenapa Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Kedah membuat keputusan untuk tak buat pilihan raya negeri, kan. Of course untuk Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan mungkin dalam masa terdekat ni kita akan umumkan, ya, sebab rakan-rakan daripada Pulau Pinang mohon untuk dikaji semula keputusan pendirian Majlis Presiden. Tapi apapun saya lihat, rata-rata realitinya dia akan jadi macam orang kata ini satu angkubah yang tak ada siapa tahu, kan. Kita boleh rancang lah. Tiba-tiba benda yang kita rancang tu Allah tentukan
Ya, mungkin berbeza. Ada yang kata UMNO kan, pemimpin UMNO, dia kata ni apa, ilmu apa yang kita tahu boleh berlaku tak berlaku kan. Ketentuan itu takdir Tuhan kan. Tapi kalau kita tahu keadaan itu selamat tak selamat, janganlah kita ambil risiko. Kalau kita tahu, bak kata pepatah kan, kalau takut di lambung ombak jangan bina rumah tepi pantai. Tapi maksudnya kita tahu ada risiko. Tapi risiko ini dalam keadaan konteks banjir dan konteks pilihan raya memang akan ada kesalahan. Menteri ketika ini di bawah kepimpinan Ismail Sabri di bawah Perikatan Nasional. Ya, betul. Bagaimana? Ya, itu yang saya confused. Ya, saya pun confused. Kita ni sekarang berada di mana? Sebab saya sebagai rakyat biasa, rakyat marhen, kadang-kadang takkan mungkin, saya sendiri yakin takkan mungkin berlaku di keadaan ketika monsun ini berlaku. Namun bubar parlimen. Dan berlaku awal. Jadi sekiranya lah kemungkinan Tuan, ramai pihak yang tidak bersetuju, semua kerajaan negeri tak bersetuju ni sebab berlaku banjir. Adakah boleh dibatalkan dan bagaimana? Itu yang SPR mesti wajib bagi penjelasan. Saya tak boleh nak jawab batal tak batal, bukan dalam tangan saya, bukan kuasa saya. Tapi kalau kita lihat antara niat nawaitu, hasrat dan boleh kita kata intipati ikhtiar ni lah kan, dia punya kenapa dia nak buat sangat. Pembayangnya ada pada ucapan Datuk Seri Zahid di Mesyuarat Agung Tahunan MIC pada Isnin yang lalu. Ya, dia kata kalau BN kalah kali ini maka saya akan di-charge, ni akan ke dalam, itu akan ke dalam, itu akan di-charge. Seolah-olah dia memberi bayangan yang mahkamah itu tak adil. Mahkamah itu semua keputusan tu dah ditentukan. Padahal kita lihat mahkamah membuat keputusan atas merit argument, merit hujah yang dibawa oleh peguam bela, peguam cara, pendakwa raya, penghinaan kepada mahkamah. Kenyataan Zahid Hamidi itu adalah satu penghinaan kepada mahkamah, kepada sistem, kepada badan kehakiman. Saya kesal. Dia seorang pemimpin yang senior, tapi dia sanggup mengeluarkan kata-kata seperti itu. Saya tak faham dia apa yang terlintas di fikiran dia bila dia bercakap seperti itu. Apapun, bagi saya kenyataan 3 hari 3 pendirian yang berbeza oleh Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob tentang 12 menteri PN yang menghantar warkah kepada Tuanku yang di-Pertuan Agong pada hari Sabtu. 12 menteri ini, surat ini tidak mendatangkan kesan kepada keabsahan kerajaan. 2 hari kemudian, sebab mereka lah maka kita tak boleh teruskan. Hari ini pula 2 hari kemudian, saya tak salahkan 12 menteri, saya salahkan Muhyiddin. Siapa yang tulis kenyataan dia ni? Dia sendiri tulis ke? Siapa yang tulis kan? Jadi saya rasa itulah yang kita risaukan. Adakah Perdana Menteri sementara, dan pada waktu itu, waktu beliau Perdana Menteri, adakah wujud tekanan-tekanan ataupun tangan-tangan ghaib yang cuba mengawal tindak tanduk dan perilaku Perdana Menteri pada waktu itu? Sebab kita lihat behavior ataupun corak kenyataan-kenyataan media ini, dia sangat ganjil dan seperti terlalu banyak kontradiksi tau. Jadi dia sekejap salah, sekejap tak salah, sekejap salah kan. Jadi saya tak tahu apa sebenarnya. Bak kata, kalau kita paraphrase Eminem, will the real Ismail Sabri please stand up kan. Jadi adakah sebenarnya Tuan beranggapan sebenarnya Datuk Seri Ismail Sabri ini sekarang sedang dipegang oleh sesuatu entiti? Wallahu a'lam bisawab ya. Tapi bila kita lihat orang kata there cannot be 2 tigers on one mountain. Ya, tak boleh ada 2 nakhoda pada satu bahtera. Sekarang ni saya tak tahu nakhodanya Perdana Menteri ke Presiden UMNO. Siapa yang nak, ataupun apakah yang sedang berlaku kepada bahtera. Dan bahtera ni bukan bahtera UMNO. Daripada waktu sebelum dibubar ya,
daripada 30 berapa 37, 38 menteri, UMNO ada 11. Ya, tak sampai sepertiga. Dan saya lihat perkara ni satu perkara yang agak yalah, dari segi urus tadbir tak patut berlaku. Ya. Jadi pandangan saya, katalah PRU berlaku, dan bila kita dah tamat mengundi, dah selesai mengundi, proses tu, sesiapa yang membentuk kerajaan selepas itu, sama ada kerajaan satu parti ke, gabungan ke, campuran ke, asas kepada konsep kestabilan itu mesti lebih baik dari apa yang kita saksikan sekarang. Kita kena ingat, Pakatan Harapan selepas menandatangani MOU, kami tak ganggu perjalanan kerajaan. Bukan kami yang menyebabkan kacau bilau. Bukan kami yang desak bubar, bukan kami. UMNO yang merosakkan, UMNO yang mewujudkan ketidakstabilan kepada kerajaan Ismail Sabri. Dan itu bagi saya perkara yang harus kita teliti, di mana salah dan silapnya. Sekiranya seorang Perdana Menteri UMNO bukan presidennya, maka di situ wujud satu keadaan seperti yang kita saksikan baru-baru ini. Walhal bagi kami dalam pembangkang, waktu Parlimen ke-14 masih wujud, setelah kami menandatangani dan MOU itu kami tandatangani di Parlimen, di hadapan semua, ya, Presiden Dewan Negara, Speaker Dewan Rakyat, disaksikan oleh ahli-ahli Parlimen, maka perjanjian itu perjanjian yang telus, perjanjian yang jelas, dan sesiapa sahaja boleh melihat. Manakala pembentukan kerajaan dengan dokumen-dokumennya yang sekejap kita nampak, sekejap ada orang tunjukkan sikit-sikit, sekejap ini black out, rupa-rupanya ada usaha untuk menaikkan seseorang itu menjadi timbalan Perdana Menteri, tapi itu, jadi saya rasa isu itu mesti diperbetul. Kalau kita lihat contohnya di New Zealand, pembentukan kerajaan Jacinda Ardern bersama Greens, Labour and Greens, bukan yang sekarang tapi yang sebelum ini, kita lihat keputusan membentuk kerajaan itu melibatkan satu dokumen persefahaman dan perjanjian antara kedua-dua parti yang dimasukkan ke dalam Parlimen di New Zealand. Bermaksud bagi saya ke depan, untuk mewujudkan kestabilan dalam kerajaan, apa-apa perjanjian yang dibuat di antara parti-parti yang membentuk kerajaan itu seharusnya menjadi dokumen yang ditandatangani dan diwar-warkan dan diletakkan dalam Parlimen. Yang nak bentuk kerajaan campuran, belajarlah daripada MOU. Kami tak masuk kerajaan dengan MOU, dia bukan CSA. Yang ditandatangani oleh Greens dan Labour di New Zealand adalah satu CSA. Maksudnya dia memberi sokongan kepada Perdana Menteri Jacinda Ardern dulu, ya. Bagi kami tak nyatakan sokongan kepada Ismail Sabri, tapi kami nyatakan kami takkan guling kamu Ismail Sabri, kami takkan. Akhirnya memang betul kami tak gulingkan, dia digulingkan dari dalam. Ya, jadi ada yang memegang. Bagi saya ada yang memegang, dan siapa yang memegang tu kita boleh baca lah, kan. Tapi pengajarannya ialah membentuk kerajaan campuran tidak boleh dengan dokumen rahsia. Membentuk kerajaan campuran mesti melalui Parlimen dengan semua yang hadir itu melihat dan menyaksikan. Dan kita tahu, oh, these are the rules. Inilah merupakan syarat-syarat. Inilah merupakan persefahaman yang wujud. Sekiranya lah ketika PRN 15 nanti betul-betul berlaku kerajaan campuran, bagaimana sebenarnya? Adakah Pakatan Harapan mahu bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain? Bagaimana? Kita tak bincang. Tak bincang bab tu. Kita sekarang bincang persiapan untuk masuk perang PRU ke-15 untuk menang. Kiranya tak ada, memang nak menang. Fokus adalah memang nak menang. Fokus adalah untuk menang. Tak ada terfikir untuk kerajaan campuran langsung? Kita fokus untuk menang. Okey, fokus untuk menang. Sekiranya gagal, YB, Tuan. YB dia macam doa amin. Minta maaf lah Tak, sekiranya gagal, bagaimana Tuan? Ya. Sebab kadang-kadang kita yakin, namun apa-apa boleh berlaku. Anything can happen. Kita akan sediakan
perancangan, plan A, plan B, plan C. Tapi itu kita simpan dulu. Simpan dulu tak nak ceritakan malam ni. Apa nak cerita malam ni? Okey, kita dah 46 minit dah. Masuk untuk menang. Okey, hari ni kita dengar Tuan Fahmi Fazil katakan Pakatan Harapan masuk untuk menang. Namun sekiranya gagal, kita saksikan apa yang berlaku, perancangan B, C dan seterusnya. Okey, kita berbalik kepada soalan daripada penonton kita di Pakatan Harapan Facebook Live daripada Man Pantai. Kenyataan dia, komen dia. Siapa kata YB Fahmi Fazil tak buat kerja? Mata dia kurang nampak kot. YB Fahmi Fazil terbaik nampak. Dia YB lagi. Ni bukan yang soalan. Hormat ya. Ni bukan soalan, ni komen. Ya. Okey, mana? Yang bekerja. Yang bekerja. YB. Ya. Komen? Terima kasih. Ya, mungkin dia seorang yang mengikuti usaha saya. Kadang-kadang apa yang saya buat tu saya letak dalam Facebook. Tapi biasanya orang yang saya bantu, saya santuni, saya usaha untuk selesaikan masalah yang dihadapi, mereka akan tahu, tak perlu dicanang, ya, mungkin. Tapi untuk beberapa perkara yang lain, terutama isu dasar, dan saya akan war-warkan. Sebagai contoh, di Lembah Pantai, kita ada beberapa kolam takungan banjir. Dan timbul dakwaan baru-baru ni, salah satu daripada kolam takungan banjir ini telah dijual kepada satu developer yang nak bangunkan satu apartmen mewah. Dan kesannya pada bulan April tahun ini berlaku banjir besar di kawasan Bangsa kerana kolam takungan banjir itu melimpah. Jadi saya buat keputusan, isu dasar seperti ini, kolam takungan banjir tidak boleh dijual. Ya, jadi benda macam tu saya akan post dalam Facebook. Sebab saya lihat sebagai seorang penggubal undang-undang, isu dasar ni kita perlu usaha dan normalizekan supaya kita lebih celik, lebih tahu dan terlibat dalam proses pembikinan dasar. Baik, terima kasih Tuan. Oh, kita besar. Kita saya soalan dia besar, dia banyak soalan. Okey. Turun sikit. Soalan daripada siapa nama dia? Luke YK. Facebook. Mengapa Pakatan Harapan masih gagal dapat sokongan kaum Melayu? Apa sebab sebenarnya Melayu masih terkongkong dalam doktrin kaum dan agama yang sudah puluhan tahun dimumuk pada mereka walaupun Malaysia sudah bukan lagi third world country? Dia saya rasa banyak daripada ni hasil dulu BTN. Ya, BTN yang selalu digunakan untuk menakut-nakutkan kepada penyokong pengundi terutama terhadap DAP, tapi selepas itu kepada Anwar Ibrahim, ya, dan PAS satu ketika. Kita kena ingat, itulah sebabnya bagi saya untuk mematangkan politik di tanah air, kita perlukan IPTA, terutama IPTA yang bebas dari segi akademik, ya, dan mahasiswanya. Kedua, kita mesti elak menggunakan jentera kerajaan seperti dulu BTN, pada satu ketika JASA, kemudian JCOM ataupun apa-apa kombinasi huruf-huruf, ya, untuk tujuannya menyebar propaganda, ya, propaganda kerajaan, propaganda parti yang berada dalam kerajaan. Bagi saya ini dua perkara yang berbeza. Maklumat kerajaan dia bersifat neutral, dia bukan kepartian. Tapi bila jentera kerajaan disalahguna untuk tujuan kepartian sempit, tujuan kepartian sempit itu akhirnya akan mengakibatkan ada seorang sahabat saya nama dia Hisham Rais, ya, dia dulu sangat berdegar-degar dia kalau turun kan jalan raya dan sebagainya, dia selalu mengungkapkan bonsaification, membonsaikan pemikiran umat Melayu. Ya, itulah yang mungkin selama ini berlaku dengan BTN dan mesin-mesin propaganda yang lain. Bukan untuk membawa satu pencerahan tentang dasar kerajaan, tapi untuk memomokkan musuh politik parti pemerintah. Kedepan perkara ini tak patut berlaku. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya di Lembah Pantai, penerimaan kepada keadilan itu baik, positif, dan kami dah 3 penggal mentadbir menjadi wakil rakyat di Lembah Pantai daripada keadilan. Dulu Nurul Izzah 2 penggal, saya penggal pertama, dan penerimaan itu baik, ya. Malah di kalangan penjawat awam, di kalangan orang kampung, warga PPR, tak kiralah Melayu, Cina, India,
ataupun dari Sabah dan Sarawak, penerimaan itu positif. Jadi ke depan saya lihat untuk mematangkan politik tanah air, kita perlu kurang dalam kerajaan berpolitik kepartian dan jangan salah guna. Untuk mengikis ataupun merubah persepsi itu, dia bukan dengan kata-kata, tapi dengan budi dan bakti. Sebut berkenaan dengan jentera kerajaan ni, Tuan. Sekiranya banjir nanti berlaku, adakah jentera-jentera kerajaan yang ada ni boleh digunakan untuk membantu golongan-golongan yang kata terjejas banjir? Sebab ini benda perkara penting. Dah kena get ready dan sebagainya. Bagaimana? Adakah YB lagi? Amin. Tuan bersetuju. Oh, berkali dah ni. Amin. Saya tak bias, tapi amin. sasul. Ya, saya lihat memang itu tugas dan tanggungjawab. Dan saya percaya sama ada anggota polis, bomber, pertahanan awam, rela, JKM dan semua yang lain, ya, termasuk KKM dan semua, tidak akan bersifat kepartian dan dia akan profesional dalam menjalankan tugas. Dan itulah sebabnya bagi saya di Lembah Pantai sebelum bubar parlimen, kita mula meminta ada kerjasama di antara penduduk kampung Pasir Baru dengan agensi-agensi sebagai contoh, supaya bila tiba sekiranya na'udzubillah berlaku sekali lagi, penduduk tahu apa nak buat dan mereka cepat untuk menyelamatkan nyawa dan harta sebaik mungkin. Jadi saya percaya agensi dan jabatan kerajaan akan terus aktif. I have no doubt. Saya yakin sepenuhnya bahawa mereka bersedia untuk hadapi keadaan ini. Cuma yang saya risau tu sekolah. Takut-takut sekolah ni jadi tempat pemindahan sementara ke, tempat mengundi ke, macam mana? Silap-silap. Bak kata Abang Mat Sabu, dia kata bagus kita buat PRU musim banjir. Kalau nak pergi mengundi, kita boleh berenang pergi mengundi. Peti-peti undi pun boleh dihanyutkan ke pusat pengumpulan undi, kan. Jadi kita boleh pergi naik bot dan berkelah, beriadah. Memang dia berjenaka lah, kan. Tapi itu satu keadaan yang mana kita harap tak berlaku. Dan jika berlaku pun SPR wajib menyatakan apakah langkah untuk memastikan proses itu tidak terjejas. Okey, terima kasih Tuan atas penjelasan. Kita teruskan, ada banyak lagi. Ini soalan daripada Yusti Haya Muhammad daripada Facebook di Pakatan Harapan. Macam mana pula warisan di Sabah? Ada kemungkinan untuk bekerjasama? Kabinet bayangkan tidak dibentangkan bersama manifesto ke YB. Susah untuk warisan. Kabinet bayangan. Tak, untuk warisan di Sabah. Warisan dah mula di Johor contohnya, bertanding di beberapa kerusi, termasuk kerusi keadilan, kerusi DAP, dan mereka cilok bekas adun, bekas ahli parlimen daripada ramai daripada DAP, ya, tapi ada juga daripada keadilan, ya, mungkin jentera, anggota dan sebagainya. Jadi susah, ya, untuk kita terima parti seperti itulah, ya. Saya tahu DAP contohnya tidak gembira dengan tindakan seperti itu. Kabinet bayangan, saya tak jangka kita akan umumkan konsep kabinet bayangan ni sebaik mungkin dia hadir dengan orang kata bukan jentera tapi sistem tu mesti ada. Sekarang ni kita boleh umum, tapi berbeza dengan sistem Westminster, menteri bayangan ada beberapa hak. Contohnya bila menteri yang sebenar, menteri kerajaan, berdiri untuk menyatakan sesuatu, keutamaan diberikan kepada menteri bayangan untuk menanyakan soalan. Tapi yang saya nampak sekarang di parlimen, kita ada perubahan budaya itu sudah mula. Sebab bezanya Pakatan Harapan 22 bulan mentadbir dan mereka yang memegang portfolio-portfolio tertentu dalam pembangkang masih meneruskan apa yang mereka mulakan dulu. Contohnya Yobiin, ya, menteri yang menjaga sekarang ni 3 kementerian. Dulu waktu dia 1 kementerian, kan. Jadi dia akan follow isu tu. Ada di kalangan mereka sebab contohnya Muhammad Sabu, Abang Mat, ya, dia tengok isu ketenteraan, pertahanan, ya, kebobrokan yang berlaku, masalah LCS 6 bilion dah dibelanja, 1 kapal pun belum siap.
Contoh kan. Jadi benda macam tu dia dah fasih, dia dah tahu. Jadi secara natural dia akan bangkitkan soalan-soalan yang dia orang kata bergelumang siang malam kan. Jadi itu saya lihat satu perkara yang budaya itu akan dia akan orang kata menjadi lebih matang di masa depan. Okey, terima kasih Tuan. Okey, sebelum saya pergi soalan daripada seterusnya Fauzi Ipoh ni, sebut berkenaan dengan kerjasama warisan. Okey, kalau kita lihat dengan katalah ni soalan panas sikit bagaimana pula dengan Rais Hussein iaitu pengasas Bersatu yang konon berkata bersama Pakatan Harapan? Ya. Saya selitkan sikit. Tadi kerjasama antarwarisan dan bagaimana pula? Ya, kami tak cilok Rais Hussein. Dia keluar daripada Bersatu Rela Hati dan dia masuk ke dalam Keadilan Rela Hati. Dia bukan adun, dia bukan ahli parlimen. Dia anggota biasa. Dan bagi saya yang saya lihat Rais Hussein, kita tengok dari satu sisi yang kita boleh tengok dari sisi yang kurang baik, iaitu dulu dia menerima jawatan MDEC waktu kerajaan PN, ya, dia menerima jawatan. Dia tidak keluar daripada Bersatu sama macam Syed Saddiq dan Mazli Malik dan ramai yang lain yang keluar pada waktu Bersatu mengkhianati Pakatan Harapan. Dan kemudiannya kita lihat dia mungkin dikit, sikit dia merasakan bukit itu telah membelenggu dia. Mungkin. Ya, jadi ada yang mengatakan dia ni oportunis. Dia ni mencari kesempatan untuk menjadi calon. Dia ni orang kata jarum halus atuk. Saya ada baca satu komen, jarum halus atuk. Masa yang sama, di sisi yang berbeza, tadi sebelum datang ke sini, Datuk Seri Dr. Wan Azizah call saya. Dia tanya, macam mana ni kan? Rais Hussein masuk dalam keadilan. Saya kata, Datuk Seri, kita boleh tengok dari satu sisi yang sedikit berbeza. Satu, mungkin boleh dikatakan dia telah menerima satu hidayah. Mungkin, ya. Mungkin dia telah lihat bahawa apa yang diperjuangkan sebelum ini, fahaman yang dipegang sebelum ini, akhirnya menuju ke satu jalan yang mati. Tidak ada masa depan. Mungkin dia bagi peluang satu ketika, tapi dah tak ada masa depan. Dan dengan dia menerima keadilan, contohnya, dia mesti menerima 17 prinsip perjuangan keadilan untuk sebuah Malaysia yang lebih baik, sebuah Malaysia yang lebih adil, bukan berpaksikan kepada konsep perkauman yang sempit ataupun keagamaan yang fanatik. Dan mungkin penerimaan dia itu adalah satu proses islah, proses reformasi diri. Dan mungkin kita mesti bagi dia masa, yang dibesarkan oleh mak ayah saya yang penjawat awam. Mungkin saya lebih mudah memaafkan, mungkin saya lebih bersedia untuk melihat sisi yang positif ini. Tapi masa yang sama, kepada mana-mana anggota dalam keadilan, Waimah Pakatan Harapan sekalipun, kita ada disiplin. Kalau batas-batas disiplin ini dilanggar, maka tindakan disiplin boleh diambil. Sekiranya ada usaha untuk mengkhianat, ada usaha untuk mensabotaj, ada usaha untuk mengadu domba, merosakkan dari dalam, kita pecat. Kiranya penerimaan Rais Hussein ni Pakatan Harapan terima, walaupun keadilan, dia tak masuk Pakatan Harapan, dia masuk keadilan terima, walaupun sekiranya lah seperti yang tadi Tuan katakan, mungkin takut adu domba, ataupun masuk hanya sekadar untuk menjadi pendengar dan bagi menyampaikan maklumat dan sebagainya. Macam soalan bocor lah. Dia tak masuk dalam kepimpinan. Dia bukan masuk untuk masuk terus kita berikan jawatan tinggi, kan? Dia bukan masuk untuk ambil alih tugas saya sebagai ketua penerangan, bukan, kan? Dia ada idea, dia ada pandangan. Kalau kita santuni dan kita cari bagi ruang dan peluang untuk dia membuktikan proses islah tu, proses reformasi diri itu genuine, dan kita boleh test, kan? Ada acid test. Semua yang berkhidmat, macam contoh, kan, kalau kita nak marah Rais Hussein, contohlah, tak ada siapa sangka Azmin Ali akan belot sampai tahap macam tu.
Tak ada siapa sangka, kan? Kamarudin Jaafar, saya kenal mamat tu, saya kenal dia. Saya sedih. Orangnya baik tapi failnya buruk. Bila dia khianat pada perjuangan. Kan? Tak ada siapa sangka, saya kenal dia. Zuraida Kamarudin. Akhirnya sekarang menjadi ibu bangsa Malaysia. Good luck to you. Tak ada siapa sangka. Jadi bagi saya, mungkin dua sisi yang saya tunjukkan tadi. Kita boleh melihat kepada keburukan, kita boleh bersangka baik, tapi masih berwaspada. Dua-dua keadaan, ya? Jadi bagi saya itu prinsip yang saya pegang. Sebab di Lembah Pantai contohnya, ramai yang kepada yang tahulah, saya di awal waktu menang, antara ucapan yang saya sampaikan ialah saya tidak melihat kepada warna baju, saya tidak melihat kepada parti. Orang UMNO ke, orang PAS ke, orang yang dulu memberi tekanan kepada kita ke, kalau mereka ada masalah, saya akan santuni, saya akan cuba untuk selesaikan, ya. Ada yang kata, oh YB, ni orang UMNO ni take advantage. Saya kata tak, kan? Kita dengar, tapi ada batas. Dan selagi mana kita lihat acid test tu tidak menunjukkan yang dia khianat, dia mengadu domba, dia cuba merosak, memporak-perandakan, maka kita boleh live together. Sampai bila kita nak ada orang kata vengeful politics, kan? Politik yang tidak ada sikap belas ihsan. Kalau yalah maulud Nabi kan, baru kalau Nabi pun boleh maafkan umat, apatah kita, kan? Yang kadang-kadang kita terlalu bersengketa. Masa yang sama ada beza, contohnya kan, antara Rais Hussein dengan katalah Dr. Mahathir. Itu skala dia sangat berbeza lah, kan? Apapun kita belajar daripada pengalaman dan kita bersedia untuk lakukan apa-apa perkara tanpa melepasi batas-batas. Cuba menerima, tapi taklah sampai peluk, sampai kita buka baju kita bagi dia, tak adalah. Tapi kita terima dalam lingkungan, dan sekiranya dapat membuktikan bahawa islah yang berlaku itu adalah yang genuine, yang benar, yang betul-betul melawan rasuah, yang betul-betul menegakkan prinsip-prinsip reformasi, apa salah, kan? Baik. Okey, terima kasih Tuan. Sekiranya lah tiba-tiba tadi Tuan, kita ada banyak soalan ni, dah sejam sebenarnya. Itulah. Tapi saya banyak juga nak katakan. Sekiranya tadi Tuan ada mengatakan tentang Azmin Ali. Sekiranya lah tiba-tiba kita tak tahu, you turn back to No, never. Orang kata never say never, tapi I say never. Allah, jatuh. Never. Okay, alright. Seperti saya kata tadi, sedangkan tadi Tuan berkatakan islah. Azmin Ali is beyond. To me it is beyond. Beyond. Sekarang dah tak terfikir untuk sangka baik dah. Itu kalau bersangka baik dengan pengkhianat macam tu, pengkhianatan yang terang jelas, lagi nyata, tak payah bersuluh, kan? To me batas tu telah dilanggar dengan begitu jelas. Sama juga dengan Zuraida? Oh, itu pun. Bukan dulu kawan peluk-peluk. Tak nak lah. Bukan dia perempuan. Saya tak boleh. Tak, maksudnya bukan. Yeah. Kalau bukan peluk ni. Ya. Ketika itu isu Pakatan Harapan, jom kita bersatu padu menjatuhkan reformasi ini, menjatuhkan jenayah Kuala Putih, perasuah dan sebagainya. Ketika itu seperti merdeka, Tuan. Ketika itu saya naif. Ketika itu saya tak sedar betapa jahatnya politik yang mereka bawa. Bagi saya lah, ya, sebab cuba bayangkan, kita tak pernah ada keadaan di mana pengkhianatan sebesar langkah Sheraton itu berlaku. Dan bagi saya sebagai seorang Muslim, saya percaya kepada konsep berkat. Bila kita lakukan sesuatu yang tidak ada berkat, the last 30 months ni, di mana berkatnya? Keadaan negara, keadaan politik yang tak stabil,
adakah apa yang mereka lakukan itu ada berkat? Itu terpulang kepada masing-masing lah, nak percaya tak percaya, nak lihat tak lihat. Tapi saya sendiri, kalau lakukan sesuatu, buatlah dengan baik. Lebih baik, lebih honorable, lebih berwibawa. Sekiranya Azmin dan Zuraida dan konco-konco mereka tak setuju, lepaskan jawatan, resign, rather than belot, khianat dan menikam kami dari belakang, merosak, memporak-perandakan. Akhirnya mana apa sekarang Azmin Ali dalam Twitter contohnya, berapa ramai orang yang like, berapa ramai orang yang sedih saya tengok. Kadang-kadang kan, bukan nak get personal, saya tak approach the matter personally tau, tapi di mana silapnya? Ini bak kata ni kan, betul-betul salah asuhan. Tuan, tadi Tuan kata berkenaan dengan memberi peluang, Tuan. Ya. Memang langsung tak ada peluang. Ini tak ada peluang. Okey, tak ada peluang. Okey, dah ada jawapan. Kita teruskan soalan seterusnya. So dah jawab soalan. Saya dah jawab soalan. So maksudnya tak ada peluang langsung untuk siapa, Tuan? Azmin Ali, no. Zuraida? No. Sekali. Okey. Kita teruskan dengan soalan. Ni komen daripada Jerry Ahmad. Jangan pagar dia. Okey. Daripada Jerry Ahmad daripada Facebook. Saya yakin jika muda ada bersama, kemenangan pada Pakatan Harapan lebih cerah. BN pasti kalah, tetapi jika ada muda, mungkin kemenangan yang lebih besar. InsyaAllah. Adakah ia disebabkan undi 18, Tuan? Setuju dengan undi 18? Faktor dia banyak. Kita tak tentu, kita tak pasti apa faktor-faktor yang akan mendorong. Sebab never underestimate the wisdom of the masses. Tapi masa yang sama, kita tak boleh nak tahu apa yang menyebabkan, yang membolehkan seseorang itu membuat pilihan. Macam saya ingat lagi, kadang-kadang ada jumpa dengan pengundi kan, dia kata, YB dulu saya beratur tu, saya dah ready nak undi Raja Nongcik, tapi sebab YB lalu, YB senyum kat saya tiba-tiba saya decide saya nak undi YB. Saya pernah jumpa ada seorang makcik ni, dia kata dulu masa Nur Izzah bertanding, I was in line waiting and I was going to vote for Raja Nongcik. Sebab Raja Nongcik bertanding 2 kali. Betul. Ya? Jadi, and then suddenly the person in front of me in the line said, Nurul Izzah went to Asunta High School. And then suddenly I said, I will vote for Nurul Izzah. Dia dah ready dah nak undi ni. Kan? Tiba-tiba, jadi itulah yang kita kata rezeki, takdir. Dan pengundi mereka ada cara berfikir yang sendiri, cara menghitung sendiri, cara untuk membuat keputusan tu sendiri. Dan bagi saya itu perkara yang sangat menarik lah. Sama ada mereka setuju dengan muda ke, setuju dengan Pakatan Harapan ke, kita harap setidak-tidaknya mereka melihat bahawa Pakatan Harapan di Negeri Selangor, di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang, kami dah berjaya mentadbir dengan, alhamdulillah, dengan agak baik. Di Selangor, jumlah KDNK, sumbangan daripada Selangor tu hampir mencecah 1/4 daripada keseluruhan negara. Di Pulau Pinang, agama Islam tidak diketepikan, malah sumbangan yang diberikan oleh kerajaan negeri kepada orang Islam di Pulau Pinang itu sangat tinggi. Di Negeri Sembilan sebagai contoh, alhamdulillah, Negeri Sembilan merupakan satu-satunya kerajaan Pakatan Harapan yang tidak tumbang selepas berlakunya langkah Sheraton. Alhamdulillah. Dan apa yang berjaya dilakukan oleh Menteri Besar Aminuddin Harun sepenggal untuk membina 6 masjid di Negeri Sembilan, beliau memaklumkan bahawa 6 masjid yang dibina dengan dana kerajaan negeri sendiri lebih daripada apa yang dibina oleh kerajaan negeri yang ditadbir oleh Mak Hassan, Tok Mat. Waktu itu saya difahamkan mereka mengharapkan dana dari pusat. Tapi 1/4 6 masjid dibina di Negeri Sembilan. Kami dikhianati. Jadi bagi saya saya lihat, berilah peluang kepada Pakatan Harapan, dan insya-Allah muda yang kita harap akan bersama dalam satu electoral pact untuk kita membawa islah
membawa satu reformasi, penambahbaikan dan memastikan Malaysia ini kembali ke landasan yang betul. Berjaya untuk membangun tanpa mana-mana komuniti tertinggal jauh ke belakang, memastikan rasuah itu kita basmi, ya, dan mereka yang melanggar undang-undang itu dihadapkan ke muka pengadilan tanpa mengira parti. Saya baca ada orang katakan kalau PH menang, kes terhadap Syed Saddiq dan Lim Guan Eng akan dilepaskan. Prinsip Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan ialah kita takkan campur. Itu sebabnya bila kita tanda tangan MOU tu, salah satu perkara yang paling penting yang kita buatkan sebagai satu klausa sendiri ialah kebebasan badan kehakiman. Kita takkan masuk campur. Dan salah satu sebab kenapa Anwar Ibrahim gagal menjadi Perdana Menteri, ditarik balik sokongan kepada beliau waktu proses nak menghadap tuanku yang di Pertuan Agong, ialah sebab Anwar Ibrahim enggan menandatangani satu perjanjian sulit untuk membebaskan beberapa watak yang menghadapi masalah besar di mahkamah. Keengganan itu mengakibatkan Anwar Ibrahim hilang jawatan Perdana Menteri. Tapi Anwar Ibrahim tidak hilang maruah dan martabat. Itu bagi saya membuktikan wibawa beliau, kebolehan beliau dan iltizam, wewenang untuk melakukan do the right thing. Pakatan Harapan insya-Allah will do the right thing. Sesiapa yang berada di mahkamah, kami takkan kacau. Kalau itulah keputusan mahkamah, maka itulah yang akan kami hormati. Jadi adakah Pakatan Harapan sekiranya benang nanti dah tak ada label Pakatan Kencing, Pakatan Hancing dan sebagainya? Nah, itu kerja JKOM. Okey, kita teruskan dengan soalan. Saya rasa ni langsung yang paling agak panjang, soalan banyak. Kita teruskan dengan Thomas Tumbai. Saya tak nak stopkan soalan daripada penonton kita. Zack, bising Zack. Okey, daripada Thomas Tumbai Facebook. Sekiranya di satu negeri itu mengadakan pilihan raya dan tiba-tibalah hujan dan banjir datang dan ada berlaku kematian disebab pilihan raya atau gara-gara yang turun pergi mengundi, siapakah yang bertanggungjawab di atas kematian itu nanti? Ya, kita kena ingat yang mohon, yang nakkan pilihan raya tu, yang ratib hari-hari tu, mereka lah yang patut menanggung beban moral, beban tanggungjawab itu. Mereka lah yang perlu menjawab. Bagi saya, di akhirat nanti, mereka lah yang wajib menjawab. Kami tak nak benda ni dipaksa berlaku. Yang di Pertuan Agong pun terpaksa memberi perkenan yang di Pertuan Agong. Orang mungkin boleh salahkan tuanku, saya tak. Kami dalam Pakatan Harapan kami terima. Ya? Dan tapi mereka yang mendesak, of course, kalau nak dikatakan, yang patut bertanggungjawab ialah Ismail Sabri Yaakob. Sebab dialah yang memohon perkenan tuanku. Jadi sekiranya na'udzubillah min zalik berlaku kematian, itu kita hisap pada Ismail Sabri. Baik, terima kasih Tuan atas penjelasan. Kita teruskan dengan soalan terakhir. Baik. Boleh? Kita nak bersoalan 2 jam ke boleh? Cukuplah kot. Okey, kita teruskan soalan terakhir daripada Yoga YouTube. Salam saudara Fahmi. Saya nak tanya, adakah musim banjir ini ceramah Pakatan Harapan kali ini akan terjejas di kawasan yang dilanda banjir? Mohon komen, Tuan. Memang akan. Bukan ceramah je terjejas. Semua terjejas. Hidup, nyawa, harta terjejas. Jadi that's why saya tak fikir pilihan raya. Saya fikir nyawa rakyat tu, harta. Orang macam yang hilang satu rumah, yang hilang ahli keluarga dekat Baling contohnya, nyawa tu takkan kembali. Duit yang barang-barang yang hilang tu siapa nak ganti, kan? Jadi saya tak fikir kalau berlaku banjir, ceramah dan kempen politik tu is the last on my mind, kan? Dan sebagai saya yang berkhidmat, kan, dalam saya berkhidmat tu, khidmat bercakap, saya pegawai menjadi ketua, menjadi DG Felda, Director General, dan menjadi MD Felda Holdings. Ayah saya jaga semua skim Felda. Orang Melayu di skim-skim ini, apa yang dia ajar saya? Amanah itu. Ayah saya waktu dia berkhidmat,
Dia tak ada jam cantik, kereta besar, baju macam-macam kan. Baju putih yang label dia pun ayah saya potong. Dia tak nak kami tahu dia beli baju ni kat mana. Itulah didikan ayah saya. Mak saya PTD 11 kementerian. Dia akhirnya di icebox kan, di cold storage kan, sebab dianggap pada waktu itu terlalu pro Anwar Ibrahim. Tapi mak saya terus berkhidmat. Position last sekali mak saya sebagai ketua pengarah bahagian hal ehwal undang-undang. Dan profesionalisme mak saya, keikhlasan ayah saya berkhidmat kan, begitu sayangnya dia dengan para peneroka kan. Bagi saya ini telah mendidik saya bahawa kuasa itu bukan segala-galanya ya. Kuasa itu adalah amanah yang akan dihitung di kemudian hari. Salah langkah, kalau kita salah guna kuasa, bahananya bukan sahaja di dunia tapi di akhirat ya. That's why bagi saya tak fikir kempen kalau berlaku banjir, I want to be the first untuk nak bantu selamatkan, selesaikan masalah ni. Nauzubillah, yang kita doakan tak berlaku seperti ini. Wallahu a'lam. Okey, baik, terima kasih Tuan atas semua soalan yang diberikan pada malam ini. Sebelum saya mengakhiri, dah dekat sejam 20 minit Tuan. Ini pecah rekod paling lama. Okey, apa sebenarnya rumusan dan ringkasan yang Tuan nak katakan sekiranya kalau tiba-tiba menang dan sebagainya? Nak selitkan sikit ke? Ya. Di Lembah Pantai? Mungkin nak promosi saya bagi peluang. Saya dah cakap banyak kan dan sebagainya. Bagaimana Tuan? Bagi saya yalah, kalau nak dikatakan kerja yang tergendala akibat langkah Sheraton dan juga pandemik tu, saya nak teruskan. Isu-isu yang kita mula nak selesaikan tapi tergendala, saya nak sampai ke penghujungnya. Saya kalau boleh nak ubah pandangan agensi-agensi kerajaan yang memberi bantuan supaya konsep mobility sosial yang mampan, sustainable social mobility itu menjadi kayu ukur yang sebenar. Kita sekarang ni bergerak daripada pendapatan garis kemiskinan satu level ya, satu angka, kepada multidimensional poverty index, indeks kemiskinan multidimensi, melihat kepada kualiti kehidupan. Saya lihat tak cukup untuk kita bagi cash handout, bantuan BRIM ke, BKM ke, bantuan sara hidup ke, itu tak cukup. Banyak perkara yang perlu kita baiki untuk pastikan golongan miskin bandar dan golongan miskin lah secara amnya mendapat akses kepada pendidikan yang baik, mendapat akses kepada kemudahan-kemudahan. Saya lihat salah satu sebab kenapa orang pergi kepada seorang YB ialah kerana mereka beranggapan YB ni ada kabel. Kalau saya lah, harapan saya untuk memudahkan agar sesiapa yang menghadapi masalah tak perlu kabel, boleh terus ya untuk dapatkan perkhidmatan tu. Mungkin itu satu pipe dream ke, satu harapan ke. Dan saya harap anak-anak muda yang 18 tahun, mungkin dia tak tengok sebab panjang sangat, mungkin dia tengok TikTok kan. TikTok ada. Ada TikTok sekali TikTok sekali. Oh, live sekali. Okey. Ada, jangan risau. Kalau tengok TikTok kan. Sukar melupakan Rehan. Sukar. Syulit bukan sukar. Syulit. Saya ada tengok satu tu, dia kata yang sebut syu ni sebab dia sayang. Sayang. Okey, faham. Dia baik. Jadi harapan saya kalau dapat terus berkhidmat untuk lakukan yang terbaik untuk warga Lembah Pantai, warga Kuala Lumpur, dan memastikan Pakatan Harapan menjadi kerajaan untuk melakukan islah sebaik mungkin, ya, reformasi yang sebaik mungkin untuk mendatangkan seberapa banyak kebaikan kepada rakyat Malaysia, insya-Allah. Okey, terima kasih Tuan atas kerjasama untuk bersama kami di Pakatan Harapan live pada malam ini. Sejam 21 minit 18 saat pada malam ini. Saya di Pakatan Harapan Facebook Live ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton. Banyak soalan, banyak komen yang diberikan pada malam ini. Apapun, kami ingin memohon maaf sekiranya sepanjang kami berlangsung ada kekurangan pada malam ini, dan saya ingin memohon maaf. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi pada minggu akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Begitu syulit